Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Selamat datang kembali ke channel Cikgu Sal. Untuk subjek sains hari ini, Cikgu akan mengajar tajuk bahan buangan. Sebelum Cikgu meneruskan lebih lanjut pengajaran pada pagi ini, Cikgu akan mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita kenali bahan buangan. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apa maksud bahan buangan? Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak boleh disimpan. Ada dua jenis bahan buangan murid-murid. Yang pertama, terbiodegradasikan. Yang kedua, tidak terbiodegradasikan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasikan murid-murid? Bahan buangan terbiodegradasikan merupakan bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Apakah pula maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan? Bahan buangan tidak terbiodegradasikan merupakan bahan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Contohnya, kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar kita. Sekarang mari kita kenali bahan buangan terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Cuba murid-murid lihat terlebih dahulu apakah di antara bahan-bahan yang boleh terbiodegradasikan. Yang pertama ialah sisa makanan. Sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan sebagai baja kompos. Baja kompos ini boleh digunakan untuk menanam atau membaja tanaman kita. Yang kedua ialah bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin atau air kencing, dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Yang ketiga ialah kertas. Bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Kertas merupakan bahan buangan organik kerana berasal daripada tumbuhan. Sekarang kita lihat pula apakah bahan tidak terbiodegradasikan. Yang pertama ialah plastik. Plastik terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol, beg dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Yang kedua ialah kaca, seperti botol, balang, gelas, cawan, pinggan, mangkuk, periuk, sudu serta peralatan kaca lainnya. Yang ketiga ialah logam, seperti besi buruk, tin aluminium, tin susu, tin sardin, tin roti dan peralatan logam lainnya. Yang keempat ialah sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada
cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Sisa ini tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisme. Bahan ini kekal di persekitaran kita. Botol aerosol cecair pembasmi makhluk perosak atau semburan racun perosak, cecair bateri dan asap kenderaan atau asap daripada kilang juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Sekarang murid-murid perhatikan, berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Cuba murid-murid lihat, perhatikan simbol-simbol yang cikgu nyatakan di sini. Berikut ialah maksud simbol yang terdapat pada bekas bahan toksik. Cuba murid-murid lihat simbol yang pertama. Simbol ini menunjukkan bahawa bahan itu mudah terbakar. Simbol yang kedua pula ialah simbol ini mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Simbol yang ketiga ialah mengandungi bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Simbol yang keempat ialah mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Cikgu ulang semula, simbol yang kedua ialah mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisme yang berbahaya. Berbeza dengan simbol yang keempat, di mana simbol yang keempat mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Sekarang, murid-murid perhatikan bagaimana bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran persekitaran. Pertama, sisa toksik dibuang ke sungai. Ini menyebabkan hidupan sungai seperti ikan akan tercemar. Apabila ikan-ikan ini dijual di pasar, ikan ini akan dimakan oleh manusia. Apabila keadaan ini berlaku, manusia akan mendapat penyakit, contohnya keracunan makanan. Yang kedua ialah longkang tersumbat. Pembuangan sampah yang tidak terbiodegradasikan boleh menyebabkan longkang tersumbat dan akhirnya mencetus berlakunya banjir kilat. Biasanya, keadaan seperti ini selalu berlaku di kawasan bandar. Ketiga ialah longgokan sampah. Sampah sarap di kawasan pelupusan sampah yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, tikus, lalat, lipas, ulat serta serangga lainnya. Apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Cuba perhatikan. Pertama, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Kedua, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Ketiga, gunakan bahan bekas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Dan yang keempat, amalkan amalan 3R, iaitu reduce. Apa yang dimaksudkan dengan reduce? Iaitu kurangkan penggunaan beg plastik, sebaliknya gunakan beg kitat semula. Yang kedua, recycle, iaitu kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Contohnya, bahan buangan kaca menjadi produk bahan kaca yang baharu, seperti botol, gelas, cawan yang lebih menarik. Ketiga, reuse, iaitu guna semula atau perbagaikan penggunaan bahan buangan. Contohnya, tayar lama boleh dijadikan pasu bunga atau perhiasan lainnya. Bagaimanakah bahan-bahan buangan dilupuskan? Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik
diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Yang pertama, bahan buangan itu akan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Kedua, di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan itu akan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Cuba murid-murid perhatikan apakah bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dan bahan buangan yang boleh dikitar semula. Cuba perhatikan terlebih dahulu bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula. Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula akan dibakar di dalam insinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada insinerator ini akan dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Sekarang perhatikan pula bahan buangan yang boleh dikitar semula. Bahan buangan ini akan dipadat dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan baharu. Pertama, ketulan bahan buangan kertas. Apabila diproses, ia akan menjadi beg kertas baharu. Kedua, ketulan bahan buangan plastik. Setelah diproses, ketulan ini akan menjadi botol plastik yang baharu. Ketiga, ketulan bahan buangan logam setelah diproses akan menjadi tin aluminium baharu. Dan yang keempat ialah sebuk bahan buangan kaca. Setelah diproses akan menjadi botol kaca yang baharu. Untuk itu murid-murid sentiasa amalkan amalan 3R. Apakah amalan 3R itu tadi murid-murid? Pertama, reduce. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.